Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini untuk meneruskan perbincangan kita di dalam chapter 2 di bawah tajuk Akidah Islam. Seperti mana yang saya telah jelaskan pada kuliah lalu, akidah Islam ini kita akan bincangkan selama 4 minggu. So, pada hari ini kita akan bincangkan pada bahagian yang kedua di bawah tajuk An-Nubuwah. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, mari kita lihat dulu apakah subtopik yang kita akan bincangkan pada hari ini. So, kita cuma ada 2 subtopik, iaitu beriman kepada Al-Nubuwah dan juga beriman kepada kitab. Dan sudah pasti hasil pembelajaran yang kita ingin capai adalah pelajar dapat menjelaskan berkaitan dengan apa? Beriman kepada Al-Nubuwah dan juga beriman kepada kitab. Kita masuk kepada perbincangan kita yang pertama, iaitu beriman kepada Al-Nubuwah. So, apabila kita sebut beriman kepada Al-Nubuwah, sudah pasti ianya berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Yang mana beriman kepada Rasul ini merupakan sebahagian daripada rukun iman kita. Sebahagian daripada asas akidah kita, yang mana kita telah sebut pada minggu lepas, asas akidah kita ada 6. Oleh itu, sebagai seorang Islam, kita mesti tahu dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah melantik Rasul bagi setiap umat, bertujuan untuk mengajak kita ini manusia menyembah Allah dan juga menjauhi taghut. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul, iaitu dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan Nabi dan apakah yang dimaksudkan dengan Rasul. Nabi itu adalah seorang yang menerima wahyu syariat untuk diamalkannya sendiri. Manakala Rasul itu adalah seorang yang menerima wahyu syariat untuk diamalkannya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. So, kita kena tahu macam mana membezakan antara Nabi dan Rasul. So, perbezaan yang paling jelas adalah Rasul menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umatnya. Menurut perkiraan, jumlah Nabi adalah 124,000. Hanya 313 orang daripadanya yang diangkat menjadi Rasul. Namun, ada 25 orang Rasul yang wajib diketahui oleh kita umat Islam, iaitu Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Khatimul Anbiya, iaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ini kita punya introduction lah untuk tajuk kita berkaitan dengan beriman kepada Al-Nubuwah. So, sebagai seorang umat Islam, kita mesti kenal Nabi kita. Kita mesti tahu siapa Nabi kita. Kita mesti tahu, kita mesti percaya bahawa Allah melantik Rasul itu adalah untuk mengajak kita ni manusia untuk menyembah Allah dan juga menjauhi taghut. Seterusnya, kita bincangkan pula berkaitan dengan perutusan para Rasul. Yang pertama, kita lihat dulu apakah peranan Rasul. Peranan Rasul sudah pasti untuk menyeru kita ini manusia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah, dan sudah pasti untuk kita menjauhi taghut. Yang kedua adalah Rasul
berperanan untuk menyeru dan membimbing manusia ini ke jalan yang benar dan diredai Allah. Dan yang terakhir adalah Rasul memimpin manusia kepada keselamatan dan mengeluarkan manusia daripada jalan kesesatan. Secara kesimpulannya, Rasul diutuskan untuk membimbing kita ini manusia untuk berada pada jalan yang diredai Allah, untuk kita beriman kepada Allah, untuk kita melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Seterusnya, kita lihat pula berkaitan dengan kebenaran para rasul. So antara kebenaran para rasul, rasul ini dikurniakan mukjizat untuk membuktikan kebenarannya. Mereka ini bukan mengangkat diri mereka sendiri untuk mengaku mereka rasul. Sebaliknya, mereka ini adalah para rasul yang dipilih oleh Allah. So antaranya adalah dikurniakan mukjizat. So apa itu mukjizat? So mukjizat ini adalah kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasulnya sebagai bukti kebenaran menjadi rasul. Sebagai contoh, mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar api. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, setelah tidak dapat berhujah lagi ketua-ketua, mereka berkata, bakarlah dia dan belalah Tuhan-Tuhan kamu, jika betul kamu mau bertindak membelanya. Kami berfirman, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. So itu contoh mukjizat yang dikurniakan kepada rasul untuk membuktikan kebenaran mereka menjadi rasul. Seterusnya, mari kita lihat contoh lain mukjizat para rasul. So yang pertama adalah Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh telah membina perahu yang besar yang dapat dinaiki oleh manusia ataupun kaumnya yang beriman dan menyelamatkan kaumnya daripada banjir yang besar. Itu yang selalu kita sebut sebagai batrah Nuh. Yang seterusnya adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang telah saya sebut contoh pada slide yang sebelum ini, iaitu Nabi Ibrahim AS tidak hangus terbakar apabila dicampakkan ke dalam api yang membara, yang mana api tersebut bertukar dingin. Seterusnya Nabi Musa AS, yang mana tongkat Nabi Musa AS berubah menjadi ular. Selain itu juga, tongkat Nabi Musa AS dapat membelah Laut Merah sehingga dapat dilalui oleh manusia. Seterusnya adalah Nabi Isa AS, yang mana Nabi Isa AS boleh menghidupkan manusia yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Nabi Isa AS juga boleh berbicara ketika barulah lahir. So yang contoh yang terakhir iaitu junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan yang kedua adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Ini contoh lain bagi mukjizat para rasul. Seterusnya, mari kita bincangkan pula berkaitan dengan penurunan wahyu. Sebagaimana yang kita telah bincangkan di awal tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul. So apa itu wahyu? Wahyu ini dari sudut bahasa bermaksud memberitahu dengan cara tersembunyi daripada orang lain. Kalau dari sudut istilah, wahyu ini bermaksud petunjuk daripada Allah yang diturunkan hanya kepada nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun secara terus tanpa sebarang perantaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Asy-Syura ayat 3 yang bermaksud, demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu, yakni wahai Muhammad dan rasul-rasul yang terdahulu sebelummu.
Okey. So, bagaimana pula cara Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ataupun menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul? Antara cara penurunan wahyu itu adalah yang pertama mimpi yang benar. Yang kedua dimasukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dilihat olehnya. Yang ketiga adalah malaikat menyerupai seorang lelaki. Yang keempat adalah dentingan loceng dan suara yang amat kuat. Selain itu, cara penurunan wahyu yang seterusnya adalah malaikat datang dalam rupa bentuk asal. Dan yang terakhir adalah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara terus tanpa sebarang perantaraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini secara umumnya berkaitan dengan cara penurunan wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul dan para rasul menyampaikan wahyu yang telah mereka terima daripada Allah kepada kita umat manusia. Seterusnya, kita bincangkan pula berkaitan dengan sifat wajib dan mustahil bagi rasul. So sifat wajib ni ada 4, iaitu as-siddiq, al-amanah, al-tabligh dan al-fatonah. So mari kita lihat satu persatu apakah maksudnya. So yang pertama itu siddiq bermaksud benar, yang mana para rasul dan nabi tidak berkata-kata melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang bermaksud, tidaklah dia yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan mengikut kemahuan hawa nafsunya, apa yang diucapkan tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan. Itu yang pertama, siddiq bermaksud benar. Yang kedua adalah amanah. Para rasul dan nabi sudah pasti amanah dalam melakukan sesuatu serta melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar dan tepat sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah, dan sudah pasti para rasul tidak memungkiri janji. Seterusnya yang ketiga adalah tabligh. So wajib bagi para rasul itu menyampaikan tabligh. Yang mana para rasul menyampaikan kepada umatnya apa yang Allah telah wahyukan kepadanya. Dan yang terakhir dalam sifat wajib ini adalah al-fatonah yang bermaksud bijaksana. So para rasul mampu memahami perintah-perintah Allah dengan betul dan tepat. Dan para rasul juga mampu untuk berhadapan dengan penentangnya dengan bijaksana dengan bukti-bukti yang kukuh. So itu yang pertama, iaitu berkaitan dengan sifat wajib. Seterusnya kita bincangkan pula berkaitan dengan sifat mustahil. So sifat mustahil ni dia refer kepada lawan kepada sifat wajib itu, yang mana mustahil bagi seorang rasul tu dia ada sifat-sifat ni. So yang pertama adalah kizbu. Apa yang dimaksudkan dengan al-kizbu? So al-kizbu ini bermaksud dusta. So sudah pasti seorang rasul itu mustahil untuk mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu dan tidak diwahyukan Allah kepadanya. Yang kedua adalah al-khiyanat. So sudah pasti seorang rasul itu tidak akan memungkiri janji, tidak akan khianat dalam menjalani tugasnya, dalam menjalani amanahnya. Yang ketiga adalah al-kitman, iaitu menyembunyikan. Sudah pasti seorang rasul itu tidak akan menyembunyikan wahyu yang diterimanya daripada Allah. Dan yang terakhir adalah balada, iaitu jahil. Sudah pasti seorang rasul itu tidak akan bersifat al-baladah. So inilah secara umumnya berkaitan dengan sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Seterusnya, kita akan bincangkan pula berkaitan dengan Rasul Ulul Azmi. So, siapakah Rasul Ulul Azmi ini?
So, Rasul Ulul Azmi ini adalah Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran berat ketika berdakwah kepada umat dan kaum mereka. Okay. So, gelaran Ulul Azmi adalah gelaran yang dibagi kepada para Rasul yang sangat tabah dan sabar yang luar biasa dalam mereka menyebarkan agama Allah. So Rasul Ulul Azmi ni ada 5 je, iaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh kita lihat bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, macam-macam cabaran yang hadapinya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sabar, tetap tabah, terus berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehinggalah sampai pada kita pada hari ini. So ini secara umumnya lah, secara ringkasnya berkaitan dengan Rasul Ulul Azmi. Seterusnya, kita bincangkan pula berkaitan dengan signifikan perutusan Rasul. So, yang pertama adalah perutusan Rasul ini untuk memberi petunjuk dan panduan kepada manusia. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan pertelingkahan dan juga perselisihan yang timbul. Selain itu juga, perutusan Rasul ini adalah bukti kesatuan umat Islam kerana semua Rasul itu membawa risalah yang sama, iaitu tauhid. Yang keempat adalah Rasul menjadi qudwah hasanah. Para Rasul inilah yang menjadi suri teladan, yang menjadi role model untuk kita semua teladani. Dan yang terakhir adalah memberi keyakinan kepada perkara-perkara yang tidak mampu untuk dicapai oleh akal fikiran manusia. So ini secara umumnya berkaitan dengan signifikan perutusan Rasul. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana cara untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Rasul. So yang pertama, sudah pasti kita semua ni mestilah ikut petunjuk dan juga panduan yang telah diberikan oleh para Rasul. Yang kedua adalah kita kata kita beriman, kita kata kita percaya kepada Rasul. Sudah pasti kita kena mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengamalkan dalam kehidupan ni, amalkanlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah menjadikan para rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Para rasul ni yang patut kita jadikan role model dalam kehidupan kita. Itulah yang kita jadikan ikutan. Seterusnya, kita hendaklah mengenali dan juga mencintai para rasul. Ini pun penting. Bukan setakat dalam kehidupan ni kita tahu nama artis tu, kita tahu dia punya lifestyle, kita tahu dia punya background, siap dia punya sejarah kehidupan dulu dan sekarang, Namun kita tidak tahu pasal kita punya nabi. So sangat penting, untuk kita membuktikan keimanan kita kepada para rasul ini adalah kita mesti kenal kita punya para rasul dan juga kita mesti mencintai para rasul. Dan yang terakhir adalah kita mentaati segala perintah dan suruhan Allah serta ajaran para rasul. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang terakhir dalam tajuk beriman kepada Al-Nubuwah, iaitu hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah menunjukkan kesatuan dan hubungan antara Nabi dan Rasul, di mana Nabi dan Rasul ini adalah penerus agama Allah Subhanahu Wa Taala berasaskan akidah tauhid.
Dan yang terakhir adalah menunjukkan bahawa agama yang benar itu hanya satu sahaja, iaitu Islam yang dibawa oleh semua para rasul. Itu berkaitan dengan hikmah beriman kepada rasul. So secara kesimpulannya, untuk topik yang pertama iaitu beriman kepada al-nubuwah. Sebagai seorang umat Islam, kita mestilah kenal Rasul, kita mestilah yakin dan percaya tentang perutusan para Rasul. Yang mana Allah mengutuskan para Rasul ini untuk membimbing kita manusia ke jalan yang diridai Allah. Seterusnya, kita masuk kepada topik yang baru iaitu beriman kepada al-kitab. Sebelum kita bincangkan dengan lebih mendalam, mari kita lihat dulu berkaitan dengan hubungan antara al-nubuwah dan al-kitab. Keimanan kepada wahyu iaitu kitab amat berkait rapat dengan keimanan kepada kenabian. Yang mana Nabi akan menyampaikan seruan Islam berasaskan kepada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di situ kita boleh lihatlah bagaimana al-nubuwah dengan al-kitab ini mempunyai kaitan ataupun saling berhubung kait antara satu sama lain. Seterusnya, mari kita lihat pula lah apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada al-kitab. Apakah maksudnya? Beriman kepada al-kitab ini merujuk kepada kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab yang mengandungi ajaran yang diwahyukan kepada para rasul untuk disampaikan kepada kita umat manusia. Dan apakah tujuan kitab ini diturunkan? Sudah pasti kitab ini merupakan panduan kepada kita umat manusia, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. So ada 4 Alkitab ataupun ada 4 kitab yang kita kena wajib ketahui, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan juga Quran. Al-Quran. So mari kita lihat dulu yang pertama, iaitu Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Yang mana apakah kandungan Taurat ini? Kandungan Taurat ini adalah berkaitan dengan hukum syariat dan juga iktikad yang benar. Ianya juga ada mengandungi berkaitan dengan kedatangan Nabi akhir zaman berketurunan Nabi Ismail yang membawa syariat yang wajib diamalkan. Namun, bagaimana kedudukan Taurat ini sekarang? Kalau sekarang, ianya telah diubah oleh seorang Yahudi sehingga keterangan mengenai syurga, neraka, hari kiamat tiada terkandung di dalamnya. Itu yang pertama berkaitan dengan kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Qibti. So apakah kandungan dalam kitab Zabur ini? Ianya berkaitan dengan fatwa, nasihat ataupun peringatan. Namun, tiada syariat atau hukum terkandung di dalamnya kerana Nabi Daud telah diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Seterusnya yang ketiga adalah kitab Injil. So kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Suryani. So apakah kandungan kitab Injil ni? Iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan mengesahkan Allah. Yang kedua adalah tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, realitinya pada masa kini, kitab Injil ini telah diubah dan dipindah. Sebagai contoh, Injil Matius, Mark, Lukas dan juga Yohanes yang ada kini adalah karangan manusia dan bukannya wahyu daripada Allah. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. So kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Apakah kandungannya? Sudah pasti kandungan Al-Quran adalah berkaitan dengan hukum, syariat dan akidah yang kekal sehingga hari kiamat. So bagaimana berkaitan dengan kedudukan Al-Quran ini? Kedudukan Al-Quran ini terjamin kedudukannya, terjamin keasliannya daripada dulu sampailah pada hari kiamat nanti sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9
panggilan yang bermaksud, okey, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Okey, so itulah 4 kitab yang wajib kita ketahui. Okey, kalau tadi kita sudah tengok berkaitan dengan 4 kitab yang wajib kita ketahui. Okey, mari kita lihat pula berkaitan dengan perbezaan keempat-empat kitab itu. Okey, iaitu perbezaan antara Al-Quran dan juga 3 lagi kitab. Okey. So ada 5 elemen yang kita akan lihat. Okey, yang pertama adalah konsep keimanan, yang kedua adalah isi kandungan, yang ketiga adalah berkaitan dengan keasliannya, yang keempat adalah kesesuaian masa dan juga tempat, yang kelima adalah bahasa. So mari kita lihat dia punya perbezaan. So yang pertama, kalau Al-Quran, kalau dari sudut aspek keimanan, kita bukan hanya percaya, tetapi kita mesti pelajari, memahami dan juga melaksanakannya. So bagi kitab-kitab lain, kita hanya diperintahkan untuk percaya sahaja tanpa dituntut untuk mempelajarinya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sudut isi kandungan. So kandungan Al-Quran itulah lengkap. Namun bagi kitab-kitab lain ianya tidak lengkap. Yang ketiga adalah berkaitan dengan keasliannya. Sebagaimana tadi saya sebut firman Allah yang mana Allah menjamin bahawa kandungan Al-Quran ini akan tetap asli. Namun bagi kitab-kitab lain ianya telah berubah, tidak lagi asli. Sebagai contoh kita tengok tadi kitab Taurat dan juga kitab Injil. Seterusnya dari sudut kesesuaian masa dan tempat ni, yang mana Al-Quran ini sesuai untuk semua zaman dan juga tempat. Namun bagi kitab-kitab lain ianya hanya untuk tempoh-tempoh tertentu sahaja. Dan yang terakhir adalah dari sudut bahasa, yang mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang yang sentiasa kita guna pada masa kini. Namun bagi kitab-kitab lain bahasanya telah pupus dan tidak lagi digunakan. Kalau kita lihat di sini inilah secara umumnya berkaitan dengan perbezaan antara Al-Quran dan juga kitab-kitab lain. Namun ada juga persamaan antara Al-Quran dan kitab-kitab lain ini, iaitu kesemua kitab-kitab ini membawa konsep akidah tauhid, iaitu mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan juga menjauhi tagut. So inilah secara umumnya berkaitan dengan topik kita yang kedua, iaitu beriman kepada Alkitab. So apa yang penting sebenarnya yang saya mau highlight juga dalam topik kita yang kedua ini, iaitu yang pertama adalah apa yang dimaksudkan juga dengan beriman kepada kitab ni adalah kita beriman kepada kitab-kitab yang asal yang diturunkan sebelum dipindah dan diubah sesuai oleh tokoh-tokoh agama. Sebagai contoh macam tadilah kitab Taurat dan kitab Injil kan telah diubahkan oleh tokoh-tokoh agama. So kita kena define di situ apa yang utama adalah kita maksudkan beriman kepada kitab ini adalah kita beriman kepada kitab yang asal, iaitu yang sebelum diubah. Dan yang kedua adalah kita percaya bahawa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu berkaitan dengan beriman kepada Alkitab. Itu sahaja perbincangan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu beriman kepada Al-Nubuwah dan juga Alkitab. So as a Muslim, kita tahu beriman kepada Al-Nubuwah dan juga Alkitab ini adalah a part of kita punya rukun iman. So kita sama-samalah untuk cek balik, muhasabah balik diri kita, sejauh mana kita beriman kepada Al-Nubuwah dan sejauh mana kita beriman kepada Alkitab. Adakah kita ini mengenal para rasul? Adakah kita ini tahu kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Semoga dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat kita meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah, dapat meningkatkan keimanan kita untuk kita terus mendekati dan mempelajari tentang agama yang kita cintai, iaitu agama Islam.
Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.